Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kamurat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka baghi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kita raikan pagi Jumaat dengan kita berselawat nah. Kita mulakan selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahim. Selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar
Surah Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan izin limpah kurnia daripadanya, yang pagi yang penuh dengan keberkatan, penghulu segala hari. Kita kembali lagi untuk bersama-sama kita bersyama'il melalui sebuah kitab yang begitu indah, keagungan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia alhamdulillah, ada sedikit cendera hati yang rezeki pagi Jumaat tu, daripada Puan Hajar. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakillahi syukran kathir. Alhamdulillah. Barakillah. Saya dapat dah kemarin. Dia bagi siwak. Lepas tu siap dengan ada panduan lagi. Kan? Ada minyak wangi. Itu di antara pemberian sunnah. Sagu hati kalau kita pergi jalan jauh-jauh, Rasulullah akan pesan kepada para sahabat. Di antara sagu hati untuk sahabat yang kita tinggalkan jauh, kita bawa balik, benda yang paling dapat pahala banyak, bagi minyak wangi dengan bagi siwak. Lagi satu senang mak bawa kan. Dia tak timbang kilo pun tak apa-apa naik sangat kan.
Tapi alhamdulillah kegunaannya amat besar. Ha? Ha. Alhamdulillah. Terima kasih Hajar. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Nanti guna nah, jangan tak guna. Guna jangan tak guna. Banyak kegunaan miswak tu nah, dia di antaranya mengurangkan balgam. Balgam ni yang dalam dada kita ni yang kahak. Kemudian yang kedua mencerahkan otak kita yang lembab ni. Kemudian mudah menghafaz, memfasihkan lidah dan mati mudah dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, kita akan sampai kepada bab siwak ni. Kemudian di antara kelebihan siwak ni kita tengok nah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana di ambang sakaratul maut. Dia berada di atas ribaan Sayyidatina Aisyah. Nabi pandang sayu ke arah Abdullah bin Abu Bakar, iaitu saudara lelaki kepada Aisyah, yang mana dia tengok sedang bersugi. Lepas tu Nabi pandang, Nabi nak bersugi. Sebelum Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, Nabi nak bersugi. Dan Aisyah tanya kepada Rasulullah, Rasulullah dah tak mampu nak bercakap banyak waktu tu. Dan Aisyah tanya kepada Rasulullah, nak bersugi ke baginda hanggut lemah saja. Aisyah pun minta kepada saudara lelaki dia bagi hak baru punya. Hak baru punya, bukan bekas dia guna. Dia bagi hak baru. Aisyah buat apa? Aisyah ambil, Aisyah gigit hujung kan. Miswak kita tu di hujung dia tak ada ni kan. Aisyah hanya gigit bagi untuk menghancurkan agar berbulu. Dan kemudian Nabi dah tak upaya nak angkat tangan untuk nak bersugi sendiri. Aisyah yang bersugi untuk Nabi. Yang mana kata Aisyah, di antara satu kebanggaan aku sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir, air liurku bercampur dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang katakan sunnahnya bersiwak ni sampai Rasulullah nak habis umur, Rasulullah terus bersiwak. Jadi kita ni hak yang duk sihat-sihat, yang berkemampuan ni bersiwaklah, banyak sangat kelebihan dia. Banyak sangat kelebihan. Kita akan sampai kepadanya. Okey, di antara cara tadi Kak Jamal tanya, saya raikan. Kita akan sampai bab siwak Nabi. Dia boleh pegang pen tu. Boleh pegang lagu ni. Dan boleh pegang lagu ni. Jari satu di atas. 3 di bawah. Macam ni. Sini lah. 2 di bawah. Satu di atas. Jari ibu tekan di sini. Boleh. Okey. Bermula daripada sebelah kanan. Angkat letak. Tapi bagi dia lembut dululah di hujung tu. Macam mana kalau kita nak bagi dia lembut, lepas guna kalau kita biar dia kering, dia nanti kerah. Kayu tu sakit kalau kena gusi nah. Rendam dalam air. Lepas guna tu buatlah, siaplah satu cawan yang ada air tu. Letak balik di dalam tu agar dia terus segar dan dia tak kering. Sifat kayu kalau dia kering, dia jadi selumbang nah. Cucuk kita punya gusi, dia jadi sakit lain pula tu. Okey, alhamdulillah. Ya. Ya, boleh. Baru potong dari pokok. Ada yang dapat freshnya. Yang dalam plastik tu kan yang fresh? Okey. Ada yang muda lah, ada yang muda. Yang batang masih muda. Potong. Dia kalau kata kita biar lama makan bubuk, dia akan habis.
Nombor 8. Ada buku panduan. Ada buku panduan. Lepas ni bawa main hari-hari. Sebelum kita mulakan kuliah, kita bersudi. Sebelum kita mulakan kuliah, bawa main hari-hari. Bawa dalam beg kita tu. Peringatan untuk diri sendiri ni. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadis yang ke-74. Bab yang ke-10 mengenai kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Okey. Bab yang ke-10 kita ulang balik hadis ni Kita ulang balik hadis ni, hadis yang ke-73 ni. Tak habaq muka surat. Tak banyak yang tak sama. Ustaz saya muka surat 30. 184. Kita Kak Jamilah 184. Hadis yang ke-70. Kitab yang warna purple tu berapa? 46. 46. Dr. Samiah muka surat 184. Betul? Sama tak? Hadis 70. Hadis yang ke-70. Oh, tak sama. Hadis yang ke-70. Khuf hadiah daripada Najasyi, tajuk dia. Khuf hadiah daripada Najasyi. Jumpa? Tak sama kot dengan kitab saya. Muka surat berapa Kak Jamilah? 184. Dr. Samiah 189. Kitab muka surat tak sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hunad bin Sari qala haddatsana Waqi' an Dalhami bin Salih an Hujair bin Abdullah an ibni Buraidah an abihi anna Najasyi ada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Ibnu Buraidah menyatakan, bapanya menceritakan bahawa Najasyi telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasang kasut berwarna hitam pekat dan tidak berlubang, dan baginda pun memakainya. Kemudian semasa berwuduk, dan baginda pun telah menyapu atas dua kasut tersebut. Ini dia nampak masuk ala khuffain. Ini hukum menyapu di atas dua khuf. Hadis yang kita baca ni dia nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah daripada Raja Najasyi. Ketika ni Raja Najasyi tak masuk Islam lagi. Belum lagi memeluk agama Islam. Tapi dia tertarik dengan cerita-cerita. Dia tak pernah jumpa Rasulullah Raja Najasyi dia tak pernah jumpa Rasulullah. Dia tertarik cerita-cerita tentang akhlak Rasulullah, cara Rasulullah melayan orang yang bukan Islam, cara Rasulullah bergaul dengan para sahabat, yang mana adab kesopanan baginda itu memikat hati dia. Dan selalu menjadi perbualan, siapa yang pergi jumpa Rasulullah akan balik main cerita. Tak ada cerita yang tak elok, melainkan yang indah-indah belaka. Jadi, dan terkenal Rasulullah itu adalah pemimpin di sebuah negeri yang begitu makmur, iaitu negeri Madinah pada ketika itu. Maka Raja Najasyi mengirim sesuatu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hadis ni, hadis yang diriwayatkan daripada Hunad bin Sari ni, dia kata dia ambil daripada Waqi', Waqi' ambil daripada Dalham, Dalham ambil daripada Ujair, Ujair ambil daripada Abi Buraidah, dan Abi Buraidah ambil daripada ayahnya. Ayah daripada Abi Buraidah ni menceritakan, kami ni pergi ke Najasyi. Pergi ke Najasyi ni buat apa? Negara Najasyi Hafsah. Bila pergi sampai ke sana, berdagang, walaupun dagangan kurang mendapat sambutan seperti ke Syam, tetapi dapat satu penerimaan
bila mana Raja Najasyi ni sambut pedagang-pedagang yang datang daripada Madinah dengan sambutan yang baik, walaupun perniagaan kurang memberansangkan. Jadi dia bila lepas pedagang-pedagang yang main ni habis dagang, dia nanti pergilah jumpa dengan raja, dengan penuh beradab kita masuk negara orang. Bila kita nak balik, kita minta izin nak balik, tak adalah masuk macam nyamun lari balik macam pencuri. Kemudian raja ni kata, hampa daripada negeri Madinah yang mana khalifah dia, menteri utama dia ialah Muhammad, maka dikirimkan sesuatu untuk baginda Nabi SAW. Dalam hadis ni dia tak cerita secara terperinci apa benda yang dikirimkan kepada Nabi SAW. Dia cuma bagi tahu diberikan kepada Nabi khufaini. 2 kasut ni sepasang kasut. Dia masuk khufaini, didatangkan dengan ya di situ, ya tu ya mutasnih, ya musanna. Dia nak abang kata sepasang 2 kasut. Ini sepasang lah. Sepasang kasut yang aswada ini yang berwarna hitam kedua-duanya. Memanglah hadis ni dia nak abang, kalau nak pakai kasut kena sepasang. Warna kena bagi sama. Jangan kalau merah sebelah, biru sebelah, hitam sebelah. Macam lah ni ada satu trend. Kasut pakai sebelah color lain, sebelah color lain. Sebab saya kita cerita adab Rasulullah abang. Yang mana dia kata, dan lagi dia bagi apa? Sebenarnya dia bagi 3 jenis. Raja Najasyi tu bagi 3 jenis benda. Cuma hadis ni saya kata dia tak perincikan. Pertama dia bagi sepasang kasut. Kasut ni kasut yang berwarna hitam. Kasut kulit. Kasut kulit yang berwarna hitam yang tak ada lubang. Maknanya dia tutup terus. Kita panggil kasut boot ke lagu tu? Kasut apa? Boot lah no? Dia tutup terus. Dia tutup. Bila dia kata Sazajabai ini, maknanya dia tak ada lubang yang menampakkan warna kulit kaki baginda SAW. Yang boleh baginda gunakan untuk ketika mana musim sejuk dan untuk musafir. Okey. Kemudian bila dia masuk dan sama kasut ni khufai ni dia atas daripada buku lali. Nabi pakai atas daripada buku lali. Selumlah masuk lagu tu. Dia macam stokin tapi dia diperbuat daripada kulit yang berwarna hitam. Kemudian hadiah yang kedua dia bagi apa? Dia bagi qamis. Jubah. Dia bagi jubah. Tak ada dalam ni. Tak tulis pi. Hadiah kedua yang dikirim oleh Raja Najasyi ni dia bagi qamis. Kita dah baca dah bab jubah Nabi SAW. Yang mana qamis ni dia kata tak terlampau labuh, separas betis. Separas betis. Dan dianya belah di depan. Dan kemudian yang ketiga dia bagi satu lagi dipanggil dengan nama bali'ah. Bali'ah ni jubah litup, tutup habis. Yang tak ada tangan. Yang Arab suka pakai lah ni. Hak yang cover kat atas. Dia litup lagu tu. Jadi dia bagi 2 lapis. 2 helai lah. 2 helai jubah. Satu hak qamis singkat sikit tu. Hak satu tu dia bagi hak jubah litup kat atas tu. Yang kalau kita tengok imam-imam besar mereka nanti sarung kat atas tu. Itu di antara yang diberi kepada baginda SAW. Dan yang mana kata Ibnu Buraidah, Nabi pakai sungguh-sungguh. Kenapa? Nabi meraihkan hadiah yang diberi. Kita kalau orang bagi hadiah, raihkan. Jangan malu. Jangan malu untuk menggunakan hadiah yang diberi. Kerana utamanya kita nak meraihkan, yakni dia dapat pahala. Dan kita dapat pahala. Pahala orang yang bagi hadiah dan pahala orang yang menerima hadiah ni hampir sama. Selagi kita gunakan, selagi tu pahala dapat dekat kita dan dapat dekat dia. Allah bagi sama. Sebab tu di antara kepentingan kalau orang kata dia bagi hadiah kat kita, kena terima. Kalau dia bagi sedekah, kita boleh berfikir 2-3 kali fikir. Aku ni layak tak menerima sedekah? Kalau aku rasa tak layak, ada orang lebih layak, kita boleh tolak. Kalau dia bersifat sedekah. Tapi kalau dia bersifat hadiah, maka baginda SAW selalu meraihkan hadiah tersebut.
Kalau dalam hadis ni, Nabi akan pakai. Nah, sampailah kata Ibnu Buraidah, dia kata ayah dia menceritakan, dia kata Rasulullah ni pakai sungguh-sungguh sampai koyak kasut tu. Nah, sampai koyak kasut tu. Makna dia pakai sungguh-sungguh. Dalam hadis lain dia cerita, dia duduk di rumah pun dia pakai sebab musim sejuk. Kita kalau sejuk kita pakai stokin kan. Nah, zaman Rasulullah dulu mereka tak ada stokin. Mereka ada kasut tu lah. Khufai ni yang diperbuat daripada kulit yang bila mana pakai untuk menghangatkan kaki. Jadi bila ditanya kenapa Nabi suka pakai kasut, di rumah pun pakai, tapi ke mana pun pakai, sebab meraihkan kaki. Baginda SAW ni, dia meraihkan apa yang Allah bagi pinjam. Yang berbentuk sepasang. Contoh dia, tangan kita ada sepasang, kaki kita ada sepasang, mata ada sepasang, telinga ada sepasang. Benda yang berbentuk sepasang ni, kita kena raihkan. Yang paling utama, raihkan kaki. Sebab dia nak bawa kita pergi mana-mana tempat ibadah. Nah, dialah yang akan menjadi saksi yang akan berkata-kata di hadapan Allah nanti. Tang mana kita berdiri, di arah mana jalan yang kita pergi. Kita cari rezeki, dia bawa kita pergi ke mana, lorong mana, tempat mana, dia akan menjadi saksi. Maka kata Nabi SAW, raihkan sepasang kaki. Bagi dia pakai kasut sama. Jangan bagi pakai lain-lain color. Jangan pakai sebelah kasut. Makruhan tahriman. Makruh sangat-sangat. Dia pakai kasut sebelah. Sebelah lagi tak pakai. Kecuali lah kalau kaki dia patah bersemen sebelah tu. Yang tu lain cerita. Kan sebab dia sakit memang tak boleh pakai. Tapi kena meraihkan kedua-duanya seandainya kaki sihat. Dan Nabi pesan sangat-sangat. Jaga kaki. Nah, jaga kaki. Kerana kita dok rasa kalau kita sakit kaki ni rasa macam sakit satu badan. Kan? Dan pada kaki tu pula kan terdapat kesemua kita punya punca. Nah? Kan? Dia dok kata refleksi kaki kan? Rasulullah ni dia cuma tak cerita secara saintifik. Tapi dia nak cerita, dia nak kata raihkan kaki. Kalau ketika mana dia sejuk, panaskan dia. Agar badan kamu sihat. Dia kan ada titik-titik dia tu yang akan hantar kepada seluruh anggota. Ni doktor lagi arif tentang ni lah. Dia akan hantar kepada seluruh anggota. Jadi kalau sihat kaki tu, maka sihatlah seluruh anggota. Sebab tu bila ditanya, pasal apa Nabi suka pakai kasut walaupun dalam rumah. Nah, walaupun di dalam rumah dia akan memakai khuf. Waktu ni musim sejuk. Bila sejuk, kita sejuk kaki. Bila sejuk kaki, mula nak demam. So, kalau demam kan, orang timbul stokin. So, sejuk kaki. Perempuan duduk dalam pantang. Punya pakai stokin lah, kan? Bukan beranak keluar kaki tu. Tapi, kaki pakai stokin. Nah, tu di antara penjagaan. Sebenarnya Rasulullah dah ajak dah. Kan? Rasulullah, dia cukup detail. Dan kemudian, dia disebutkan di dalam ni, masa dia bermusafir dengan bapa kepada Buraidah ni, nah, dia bermusafir, dia pakai kasut tu, dan waktu mana dia berwuduk, dia tak buka kasut tu. Bahkan bagi dia hanya sapu saja. Waktu nak basuh kaki, dia tak buka kasut tu. Dia sapu je. Sapu atas khuf. Bila kata sapu atas khuf, tapak dia tak payah. Okey, contoh kaki kita ni, kita pakai kasut yang bertutup, dia sapu saja kat atas ni. Nah, jangan angkat kaki. Basahkan tangan kita atau tuang sikit air, kemudian sapu saja di atas. Tak payah sapu kat bawah. Dibimbangi di bawahnya, sekali lagi mencemar, mungkin ada pasiak, mungkin ada najis. Tapi kalau ada najis, Rasulullah kata buang dulu najis tersebut. Jangan bawa dalam solat. Nabi bersolat beberapa kali menggunakan kasut. Banyak kali Nabi guna kasut. Sampai ada satu hadis sahih menceritakan Nabi sembahyang sambil pakai kasut. Sebab tu saya kata, bila ada sekelompok orang ni yang kata kita kena beramal dengan hadis sahih. Memang benar kita beramal dengan hadis sahih. Tapi kita kena minta pencerahan ulama. Sebab tu kena ada ijma' ulama dan kena ada qiyas. Kan bila berpandukan semata-mata kepada hadis. Satu hadis ni cerita tentang Rasulullah. Dia kata kepada para sahabat, bezakan ibadah kamu dengan ibadah orang yang bukan Islam.
yakni ibadah orang Nasrani dan Majusi. Kerana Nasrani dan Majusi mereka beribadah dengan membuka kasut. Dia pun buka kasut. Tapi dia kata orang Islam kena sembahyang pakai kasut. Tengok keadaan, saya kata memang hadis tu hadis sahih. Tapi kalau kita kata kita nak beramal terus dengan hadis sahih, kita semua sembahyang pakai kasut. Ni kapek lagu ni semua naik kasut-kasut. Tok Siok dah sapu habis dah cicak. Kan? Kita naik dengan kasut-kasut. Hadis tu memang hadis sahih. Tapi kita kena tengok pandangan ijma' ulama'. Nah, bila kita kembali kepada pandangan ijma' ulama', kata ijma' ulama' zaman Rasulullah dulu, masjid yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tu tak ada lantai lagu kita. Masjid dia pasir. Nah, kita ni dah mula dia bubuh simen. Lepas tu dia bubuh mozaik. Lepas tu dia bubuh tikar. Lepas tu dia bubuh kapet. Kemudian kita nak bagi sedap lagi, bawa sejadah sendiri pula dalam rumah. Kan? Ha nak naik pakai kasut-kasut? Ha nak mampu Okey. Itulah yang dikatakan. Memang hadis tu hadis sahih. Kan? Tetapi raikan suasana pada ketika ni. Zaman Rasulullah dia duduk di atas tanah sungguh-sungguh. Tu yang kalau kata sujud tu bangkit sampai muka penuh berdebu Pasal apa? Sujud terus di atas tanah. Punya susah masa tak ada. Kita ni alhamdulillah banyak sangat-sangatlah nikmatnya Allah berikan kepada kita Okey. Dan kemudian ulama pun ambil daripada hadis ni nak cerita tentang menyapu atas khuf. Jadi bila zaman berubah, suasana kita berubah. Kita dah tak gunakan kasut yang macam digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kasut kulit yang tak ada lubang masuk terus lah. Tetapi kita hari ni menggunakan kasut yang lain-lain. Walaupun diperbuat daripada kulit juga. Diperbuat daripada kulit juga. Tapi kasut kita ada tali. Ada tali yang di depan yang kita ikat tu. Ada yang kita selung tapi tak sampai kepada buku lali. Kan? Ni kata, bila kita tengok hadis saya tu, nak kena cari kasut tu baru boleh sapu atas khuf. Okey, kita tengok kemaslahatan ataupun rukhsah, satu kemudahan yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita melalui hukum menyapu di atas dua khuf ni, iaitu ketika kita musafir. Musafir, kita duduk di atas kapal terbang. Yang mana kita tidak dibenarkan membasuh kaki menggunakan air yang banyak. Dia kata jimat-jimat air tu. Kita pakai spray je. Spray je. Jadi ketika ni harus kita sapu di atas khuf. Yang ni kasut kita. Duduk di atas kapal terbang, ambil sembahyang kat tempat duduk tu. Kat tempat duduk tu. Spray di atas tapak tangan. Spray. Sapu kat atas kasut. Okey. Katalah kasut tu ada lubang. Ini kasut Nabi tak ada lubang. Kasut kita ada lubang. Kan kita punya kasut macam-macam ada lubang kecil-kecil. Ada lubang di depan. Ada lubang di belakang. Ada lubang kiri kanan. Kan? Okey, tapi kita pakai stokin. Dan syarat utama kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, stokin tu jangan jarang. Ini bukan stokin nak nampak kulit tu. Stokin ni pun ada jenis stokin kan yang memang mereka pakai untuk bergaya. Nak bagi nampak kulit gebu. Kita pakai stokin dengan sebab nak tutup aurat. Bukan kerana nak bagi nampak gebu. Dulu-dulu orang pakai stokin sampai ke pinggang kan. Sebab orang nak pakai mini skirt tu. Nak bagi nampak gebu kan. Stokin tu tak boleh pakai. Bahkan haram tu. Ada rumah pakai pilah. Yang kita sampai ke pinggang ke dada pun tak apa. Okey. Dan kata Imam Syafi'i, kalau stokin kita stokin yang tak jarang, harus kita sapu di atas stokin pun. Katalah kita pergi satu negeri ni sejuk sangat. Rombongan kita berhenti singgah. Boleh sembahyang kat situ, boleh berwuduk. Tapi sejuk sangat. Bila terlampau sejuk, cuaca dia, waktu kita basuh kaki ni rasa macam hilang sekat kaki. Dia sakitlah kaki. Kan Nabi kata raikan kaki. Raikan kaki. Kalau kaki tu sakit sekejap lagi, dia boleh naik orang sampai ke kepala ni sakit. Jadi ketika ini harus kita menyapu di atas
2 khuf. Walaupun kita pakai jawrab. Jawrab ni stokin. Tapi syarat stokin tu stokin yang tebal. Hanya sapu di atas sahaja. Tetapi ada syarat dia. Sebelum keluar rumah, sebelum pakai kasut tu, kena beruduk terlebih dahulu. Kan kalau batal kot jalan pun tak kisah dah. Dan dia ada tempoh. Tempoh dia takat 3 hari 3 malam saja. 3 hari 3 malam. Kalau lebih tak boleh. Untuk orang yang bermusafir. Kemudian katalah dia musafir 10 hari. 3 hari 3 malam tu dia dah sapu di atas khuf dah. Kemudian hari keempat dia buka. Hari kelima dia boleh sambung balik. 5, 6, 7. Dia sambung balik sapu di atas tu. Kemudian hari ke-8 dia buka. Kemudian dia boleh sambung lagi. Okey. Kalau untuk yang duduk di rumah. Kita duduk di rumah ni sakit. Tak boleh buka kasut tu. Sakit. Kaki tak boleh kena ayak. Maka kita boleh sapu. Katalah Malaysia turun salji. Tak mustahil betul tak? Hari ni turun hujan. Esok tengok ni apa putih-putih ni. Salji. Pakai pula mangkuk lah tahan buat air kacang. Lepas tu keadaan cuaca yang begitu sejuk menyebabkan kita tak boleh nak basuh kaki. Boleh sapu tapi hanya boleh digunakan sehari semalam sahaja. Tak boleh lebih sebab kita orang bermukim. Kita bukan bermusafir. Ni hadis ni pendek tapi hukum dapat kepada ulama mujtahid. Depa hurai begitu panjang tentang cerita nak sapu di atas khuf ataupun jawrab. Boleh sapu. Tengok stokin dulu. Stokin aku tak jarang lah. Dan kalau kata Imam Syafi'i dia kata stokin tu di atas tu kain, di bawah tu lapisan tebalnya kulit. Dan kata ulama Hambali tak apa dia kata. Atas bawah pun tak apa. Sekalipun stokin tu ada nampak lubang. Stokin tu tak jarang. Tapi dia macam ada lubang. Corok-corok lubang dia tu. Pun tidak mengapa disapu di atas 2 khuf tersebut. Okey. Keraian baginda SAW ini disebut baginda memakai pakaian tersebut sampai koyak. Baju dia pakai sampai koyak. Mana dia pakai sungguh-sungguh. Sebab apa? Okey, di antara sebabnya saya kata yang pertama Nabi SAW nak bagi pahala dekat orang yang memberi dan Nabi nak pahala yang memakai. Kita pakai pun dapat pahala, yang tukang bagi pun dapat pahala. Yang kedua, yakni apabila kita menggunakan pemberian ataupun hadiah daripada orang lain, kita mengembirakan hati orang yang memberi hadiah. Tidak ada amalan yang terbaik melainkan kita mengembirakan hati orang lain. Orang seronok. Ni tak mau pakai orang bagi segitu kata dia delay. Gitu ya. Pakai semua baju orang bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah orang bagi kita. Okey. Kemudian dan kasut tersebut adalah diperbuat daripada kulit. Kita cerita hadisnya seterusnya. Cerita pasal kasut kulit. Okay. Hadis yang ke-74. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah anil Hasan bin Ayyas an Abi Ishaq an Sa'bi qala Mughirah bin Syu'bah ahda Dihyah للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وحبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أزكيهما أم لا. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menyatakan Dihyah radhiyallahu anhu pernah menghadiahkan sepasang kasut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memakainya dan berkata Israel daripada Jabir dan daripada Amir yang menambah daripada hadis tadi dengan mengatakan dia bubur titik-titik. Dia ada hadis yang dia tak catat semua. Bila nak catat semua sebab panjang. Dan jubah dia kata, ni pemberian yang baginda terima daripada Dihyah ni. Kemudian Nabi SAW memakai kedua-duanya hingga rosak. Itu sifat Rasulullah. Baginda tidak mengetahui sama ada kasut itu diperbuat daripada kulit binatang yang disembelih ataupun yang tidak disembelih. Cerita ni, hadis ni, Mughirah bin Syu'bah cerita, dia kata, Dihyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW.
Nama apa? Dihyah. Kita rasa macam tak berapa nak popular Dihyah ni, kan? Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dihyah ini dia duta Rasulullah ke Rom. Dia selalu menjadi duta Rasulullah ke Syria. Dia menjadi duta Rasulullah pergi ke negara-negara yang kaya, Parsi. Dihyah. Sebab tu dia tak banyak cerita dia dengan Rasulullah. Dan dia di antara sahabat, nama dia Dihyah bin Khalifah bin Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi nama dia. Seorang sahabat yang memiliki kepetahan berbicara, pandai berpidato. Orang dia paling handsome. Paling handsome, paling segak. Dan Rasulullah memilih dia untuk menjadi ketua duta ke mana-mana negara. Kita kata diplomat lah. Bila dihantar ke sana. Sebab dengan kepetahan dia berbicara, pandai berpidato dan penampilan dia yang segak kemas tu, maka bila mana dia main, orang tengok, bukan calang-calang Muhammad hantar main ni orang ni. Dia taklah hantar macam serabai tu. Dia hantar kau elok-elok lah. Ini makna dia. Dalam hari ni nak cerita, bila kita nak pergi ke tempat orang, pakai elok-elok. Jangan pergi berserabut. Islam tu first class. Jadi penampilan tu kena jaga. Jangan ikut suka, tak apa, aku ikut sunnah Nabi pakai baju berserabut. Nabi tak pernah pakai macam tu. Rosak tinggal, tidak pun baginda jahit. Kita akan cerita baginda jahit baju nanti. Okey. Kemudian kalaulah perempuan ingat, saya pernah cerita dah pasal Dihyah ni, tapi mungkin lupa lah, kan? Dihyah ni satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Jibril masuk dalam rumah Rasulullah. Dia masuk dalam rumah Rasulullah berpakaian putih kemah bersih. Rasulullah bangkit raikan. Rasulullah tak tahu kata itu Jibril. Rasulullah kata itu Dihyah. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ni. Rasulullah tanya, bila kamu sampai? Ini utusan Rasulullah dah balik mai. Tapi dia tak bercakap. Rupanya dia Jibril sampai untuk menyampaikan wahyu, bukan nak duduk sembang-sembang kosong. Jadi bila tak bercakap, maka tahulah Nabi, itu bukan Dihyah, tetapi itu Jibril. Beberapa kali turun mai Jibril dalam wajah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kenapa? Sebab para malaikat suka benda yang cantik-cantik, suka benda yang wangi-wangi. Maka dia akan menyerupai jadi orang macam tu. Maka kata Rasulullah, walaupun Dihyah ni selalu, orang duta ni tak duduk dalam negeri, tapi selalu dia ada. Siapa? Jibril. Akan datang dalam rupa Dihyah. Itu pilihan Jibril. Pasal berkenan dengan penampilan dia. Tu sahabat kata, tadi kami tengok dia keluar daripada rumah. Yang tu bukan dia, kata Rasulullah. Itu Jibril yang datang kepadaku. Itu di antara, sajalah nak kenal. Kan tengok nama macam pelik sikit. Dihyah. Lelaki tau. Lagi pergi buah anak perempuan pula. Dia bunyi nak daya-daya tu. Dia bubuh lah. Orang Melayu. Kan? Janji aku faham. Hampa tak faham sudah. Biar aku seorang-seorang faham. Jadi oleh kerana Dihyah ni, dia jadi duta ke negara-negara Teluk. Dia nanti bawa balik main hadiah yang lumayan pada Rasulullah. Apa yang dia tengok dia berkenan, dia akan bawa balik lah. Sebagai hadiah kepada Nabi SAW. Dan apa yang dia hadiah, dia kata, Dihyah pernah menghadiahkan sepasang kasut kepada Rasulullah SAW. Dia nak abang sini, bukan Rasulullah tu banyak kasut. Bukan banyak kasut, kan tadi Najasyi dah bagi dah sepasang. Ni Dihyah bagi. Kalau kita sungguhlah, satu almari kasut kita saja, pun bertindan-tindan tu. Banyak. Kadang ada yang jenis bawa kasut satu kali dengan beg tangan tu lagi susah. Lagi susah. Beg tangan duduk atas bumbu almari, kasut tak atas duduk bawah almari je. Itu lagi susah. Dan Rasulullah ni, bila mana Dihyah tengok dah rosak pemberian daripada Najasyi,
Jumpa yang cantik, yang dia berkenan, yang dia suka pakai. Apa yang dia suka, dia akan bagi kepada Rasulullah sebagai hadiah daripada tempat yang dia bawa balik. Baik. Dan pada hadis ni dia cerita dia balik daripada Syria. Dia balik daripada Syria. Dia bawa balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang kasut. Bila ada orang sayang tu, adalah apa yang orang nampak cantik, orang teringat dekat dia nak. Jadi dia kata, lalu baginda memakainya ni, saya kata, raikan apa yang orang bagi. Dan berkata Israel siapa pula tang ni? Okey. Dia tak sebut di sini nama dia. Di sini adalah Allahumma salli alaihi wasallam. Gelaran bagi seorang sahabat yang tak diceritakan nama dia. Ada yang kata dia ni Israel ni adalah sahabat baik kepada Jabir bin Abdullah. Sahabat baik kepada Jabir bin Abdullah, digelar dengan nama Israel. Israel ni di dalam bahasa Ibrani makna dia kekasih. Kekasih. Jadi lalu berkata Israel daripada Jabir. Ya kan dia kata dia pun berkawan berdua baik. Israel kata kepada Jabir dan daripada Amir yang menambah daripada hadis tadi dengan mengatakan dan jubah. Jadi Jihyah ni balik mai bukan beli sepasang kasut saja. Dia beli dengan jubah sekali. Dia beli dengan jubah sekali. Dia nak bagi hadiah kepada Nabi SAW. Kita baca tentang jubah Nabi. Nabi dalam satu masa tak pernah lebih daripada 3 helai jubah. Dalam satu masa. Bila rosak dah tak boleh pakai, barulah berganti yang baru. Ini mungkin disaksikan oleh Jihyah yang begitu prihatin. Tengok jubah yang diberi oleh Najasyi itu pun dah rosak. Mungkin koyak. Kan Nabi seorang pembesar negeri Madinah, menyambut juga tetamu-tetamu terhormat. Dan bila Nabi nak tambut, Nabi akan kena berpakaian lebih kemas, penampilan yang lebih cantik. Jadi sahabat ni dia pun ingat kepada Nabi SAW. Dia beli sepasang kasut, ini kasut kulit dan juga jubah. Kemudian Nabi SAW memakai kedua-duanya sampai rosak. Ni sampai tak ada nak rosak. Warna pun tak ada nak luntur. Ni belik-belik dah almari awak lah penuh sangat. Almari aku ni belik-belik. Yang ni tak pakai lagi. Tak pakai lagi pun ada. Kan? Nikmat Allah bagi dekat kita. Masya Allah Ta'ala. Dan kemudian dia kata, Nabi pakai semua-semua lah, dah ada apa yang tu nak. Baginda tidak mengetahui sama ada kasut itu diperbuat daripada kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Okey, ni nak cerita pasal hukum memakai kasut kulit atau memakai pakaian kulit. Boleh dibawa sembahyang, boleh dibawa. Binatang tu binatang apa? Janji bukan kulit anjing dan bukan kulit babi. Selagi bukan kulit dua binatang yang mughaladhah ini, maka halal dipakai dan dibawa dalam bersolat. Sekalipun binatang itu tak disembelih, mati kena langgak, mati kena tembak, mati begitu saja, bukan disembelih. Yang haram dimakan ialah dagingnya, tetapi kulitnya halal digunakan. Bukan kita makan, kita guna. Jadi boleh pakai. Dan kita tengok, kita bawa beg tangan. Ni beg tangan apa ni, kulit apa? Dia kata, ni kulit boya. Kulit boya ni kena samak ni. Samak ni. Memang setiap kulit, orang yang tukang buat dia, walaupun dia bukan Islam, dia akan samak dengan menggunakan bahan kimia. Kalau tidak, dia tak boleh guna. Kulit tu dia akan, bila kering dia akan kerah. Lepas tu dia nanti ada lendiran, lapisan antara kulit dengan isi. Bila dia lapar, dia ada lendiak. Lendiak tu kena buang. Bila nak buang tu kena menggunakan bahan kimia. Dan bahan kimia itu dah memadai menjadi satu bahan sebagai samak. Samak. Walaupun saya pernah cerita, dengan menggunakan tahi burung merpati. Di antara bahan-bahan samak boleh digunakan. Ambil tahi burung merpati ni, kan sifat burung merpati ni dia suka berkawan-kawan, kadang duduk di atas bumbung rumah. Biasa rumah saya dulu mak saya suka bela. Bukan bela pun, kita tahu makanan. Dia start lah kan main pun. Lepas tu dia akan duduk di atas bumbung penuh tu. Dia bila dia berak, lama-lama tahi dia tu nanti makan zinc tu. Tajam. Dia bersifat tajam. Jadi
dia boleh digunakan sebagai samak pada benda-benda yang berlendiak. Jadi jangan samak masakan. Sekejap lagi dia pergi basuh kosek rasa mengaikan. Tak boleh. Ini pada pakaian. Jadi dia ambil lalu dibersihkan. Dia bila ambil bila dia kena ayak dia akan bercantum. Dia jadi lagu tepung yang kita uli tu kental. Pernah buat tak? Itulah apa tak pernah buat. Bapak saya pernah buat. Bapak saya pernah buat. Saya dulu dia belah rebau banyak. Bila mana nak ambil kan orang nanti ambil. Dulu orang nanti kulit rebau tu digunakan untuk nak buat kompang kan, nak buat gendang. Jadi depa nanti mai lah nak ambil, maka dia akan sama dengan menggunakan tek burung merpati tu dulu. Dia nanti bila dia kena ayak, dia akan jadi lagu mana tepung yang kita uli tu. Dia nanti jadi kental, bercantum satu duh. Kita gunalah atas tu, dia tak ada bau. Hikmah Allah Ta'ala bagi kepada binatang ni nah. Jadi itu yang dikatakan cerita bak samak. Jadi Rasulullah ni dia tak tanya. Binatang ni yang persembelih dak mai bagi kat aku buat kasut ni, dia tak tanya. Jadi bermakna boleh digunakan bahan-bahan kulit sama ada pakaian, seluar atau kasut atau beg tangan atau topi yang mai daripada luar negara. Yang kita tahu bukan orang Islam, bukan daripada negara Islam. Dia tak faham bak samak, tapi kita yakin dia bila dia nak cuci, nak gunakan benda tu, nak menghilangkan bau, dia kena gunakan bahan kimia. Bahan kimia itu adalah pengganti kepada samak. Maka boleh kita guna pakai. Ini tak apalah. Nak semayang sambil bawa beg tangan pun tak apalah. Tak ada was-was. Saya risau juga. Tak lagi tak boleh ni kulit bewak. Tak boleh ni. Tak apa. Walaupun biawak tu, Pulau Pinang panggil bewak tu. Walaupun bewak tu haram makan daging dia. Tidak. Tapi kulit dia boleh guna tak? Boleh. Yang haramnya adalah daging. Kulit dia boleh guna. Kan orang buat beg dengan kulit ular. Jadi itu di antara keharusan yang digunakan. Okey. Hadis yang bab yang ke-11 mengenai selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil qibal. Okey. Ikhlaq. Hadis 75, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Daud At-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalani. Qatadah menyatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimanakah bentuk selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik menjawab, sepasang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua buah qibal, yakni tali yang diletakkan di antara dua jari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cerita ni tentang Qatadah. Qatadah ini di antara seorang sahabat baginda. Qatadah ni ada dua, satu Abi Qatadah, satu Qatadah. Yang cerita di sini iaitu Qatadah yang sahabat Rasulullah bila mana merindui Rasulullah, cari orang yang dekat dengan Rasulullah nak tanya kenangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Depa tak ada gambar nak tengok. Kalau kita ni buka handphone boleh tengok kenangan dengan dia. Jadi depa tak ada. Bila tak ada nak imbas kenangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, cari orang yang paling terdekat. Nak pergi jumpa Aisyah selalu sangat pun tak boleh. Aisyah muda. Umur 18 tahun waktu Rasulullah wafat. Muda sangat. Jadi tak mau menimbulkan fitnah, cari orang yang terdekat. Orang yang pandai menggambarkan wajah Rasulullah secara tepat. Depa dengar dengan penuh kerinduan sehingga menitis air mata. Punya rindu dekat Rasulullah. Jadi yang kata Qatadah ni, kalau puan-puan pernah dengar cerita, saya dah pernah cerita tentang Qatadah ni, seorang sahabat yang memeluk tubuh Rasulullah ketika mana dalam peperangan Uhud sehingga mata dia kena panah
mata dia kena panah, anak panah tu masuk sebiji dalam seketul, anak panah tu masuk dalam biji mata dia. Dan waktu tarik keluar anak panah tu terkeluar dengan berbola mata sekali. Qatadah. Nah. Dan ni dalam perang Uhud, bila dia pergi, dia ada dekat Rasulullah, dia yang menjadi perisai kepada Rasulullah. Waktu panah datang bertubi-tubi, dialah yang menjadi perisai kepada Rasulullah. Dia peluk Rasulullah, dia jadikan diri dia sebagai benteng. Jadi ketika mana dia kena dari anak panah yang datang daripada arah belakang, dia tengah menghadap dengan Rasulullah macam tu, mata dia tu anak panah masuk betul-betul dalam rongga mata dia. Bila dah sakit, tak tahu nak buat macam mana lah, sakit terlampau. Dia cabut, dia cuba nak cabut, terkeluar dengan berbola mata dia. Subhanallah. Kan Rasulullah buat apa? Rasulullah keluarkan panah tu daripada berbola mata tu, Rasulullah ambil mata dia, bubuh balik. Bubuh balik dengan keberkatan mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam, kembali duduk pada tempat asal. Dan kata Qatadah, selepas daripada perbuatan Nabi tu, mata aku lebih terang daripada sebelum ni. Sebelum ni tak seterang ni. Selepas hasil sentuhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maka dia menjadi lebih terang. Itu cerita pasal Qatadah. Rindu sangat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi mula lambat, saya habis lambat sikit habis selesai hadis ni Jadi dia pergi jumpa dengan Anas bin Malik. Pasal apa pergi cari Anas bin Malik? Anas bin Malik seorang sahabat yang berkhidmat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tempoh 13 tahun. Tak pernah tinggal Nabi. Duduk dengan Nabi 13 tahun. Jadi dia tahu yang kata Nabi bila nak buka kasut, dia pernah nanti ambil kasut Nabi ni, sorok bubuh dalam jubah. Bubuh di dalam baju mereka kan, jubah tu tangan besar, kita baca itu kum. Bubuh lah ni berebut. Lepas tu tak ada. Tangan tu tak letak di bawah, tapi tangan letak di dada. Ada kasut Nabi. Okey. Pernah dengar tak cerita mereka kata siapa yang kan gambaran selipar Nabi tu, dia buat di atas piah. Ada puak kata tu kasut tu yang nak bubuh atas kepala. Kan? Okey, ada. Kita tak nafikan ada puak-puak ni kata. Pasal apa bubuh kasut di atas kepala? Nabi bubuh di kaki, awak bubuh di atas kepala. Awak bertaraikan kepala ke? Okey, kita tengok keberkatan nak ambil, keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ambil letak di dada. Punya sayang dekat Nabi. Kita bukan ambil tu. Kita cuma ambil gambaran, sorak yang dilukis, dia letak di atas kepiah. Kepiah. Orang perempuan tak adalah, kadang pada pakaian, kadang dia buat pin, pakai di tudung kan. Buat tu, pin gambar Rasulullah ni. Kasut atau selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita mengambil keberkatan daripada yang demikian. Sebab tu bila Qatadah ni jumpa Anas bin Malik, tahu dia buat apa? Dia pergi dekat Anas bin Malik, dia salam Anas bin Malik, cium tangan depan, cium tapak tangan. Kenapa? Dia kata kerana tangan inilah yang menguruskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyiapkan makan minum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tangan ini pernah menyikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil berkat tangan sahabat yang pernah menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi gambaran tipe tu, maka tak menjadi masalah. InsyaAllah nanti kita akan contoh kenapa tipe Rasulullah macam tu. Tu dia ada kembang di bawah tu kan. Ada pasal, ada sebab. Baik. Jadi bila dia jumpa dengan Anas bin Malik ni, orang yang paling dekat dengan Nabi, yang sentiasa tidur bangunnya dengan Nabi, makan minumnya dengan Nabi, maka dia kata nak tengok selipar. Nak tengok selipar. Nak tengok kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hati dah terlampau cinta, kan saya kata cinta tu gila. Berhabis-habisan ratus ribu pun tak kisah. Kalau kata dah tak boleh tengok orang dia, tengok kasut pun jadilah. Tengok kasut pun jadilah. Harapan dia, Anas bin Malik mau bawa keluar, tunjuk kasut tu dekat dia.
Mula-mula Anas bin Malik tak mau bawa pula. Nah, Anas cuma bercerita tentang qibal. Qibal ni slipper nah. Qibal Nabi SAW. Dengan kata Anas, dia kata yang mana qibal Rasulullah itu lahuma qibalani. Dia ada dua tali. Dua tali yang ni di depan tu tali untuk sarung ibu jari dan satu lagi untuk sarung jari telunjuk. Jari telunjuk dan jari, okey, saya tunjuk contoh nah. Kita jari kaki kita, jari ibu satu tali masuk. Jari telunjuk dengan jari tengah satu tali. Jadi makna di depan tu kita ada kan kasut sarung yang, tapi kita punya satu je, dia ibu jari je. Yang 4 tu dia cantum sekali. Tapi kasut Nabi dia ada dua tali. Satu untuk disarung kepada ibu jari, satu lagi untuk disarung kepada dua jari. Ini jari telunjuk dan jari tengah kaki baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab nak bagi kejap kasut tu di kaki. Dia tak ada tali ikat di belakang. Nah, jadi bila Nabi pakai bersarung dan bila Nabi naik kuda, dia tak jatuh. Dia tak telucuk. Kita kadang-kadang pakai kasut kan, telucuk gelak kan. Nah, kadang kasut tu dulu pada tuan pun pernah. Kadang tuan tinggal kasut pun pernah. Kan? Jadi bila mana tali yang ada yang disebut qibalan ni, dua tali itu yang terikat kemas di kaki baginda sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kasut tu tak lari ke mana walaupun ketika mana Nabi menunggang. Tu di antara kelebihan Nabi menggunakan kasut kulit yang memiliki dua tali. Okey, kita pergi tengok di baru ni yang rombongan yang ikut saya video kan. Tengok kan dia pasang kasut baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua tali yang di depan tu nah. Dan dia berbentuk macam perahu tu, kemudian dia ada kembang. Macam kalau kita tengok macam ekor, lebih kurang bentuk macam ikan bawai. Lebih kurang macam bentuk ikan bawai. InsyaAllah kita akan bercerita tentang macam mana Nabi jahit kasut. Dan Nabi suruh sahabat-sahabat di rumah kasut koyak jahit sendiri, baju koyak jahit sendiri. Lepas tu Nabi kata seorang lelaki yang baik, seorang suami yang baik, seorang ketua keluarga yang baik, segala jahitan dia jahit sendiri. Dan sapu rumah dia sapu. Balik pergi hebat tu. Senang aku tak payah buat kerja apa. Nanti kita share hadis tu. Nanti kita share hadis tu insya-Allah taala dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung, akan datang hadis yang ke-76. Abu Quraib. Okey, sudah dulu. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Lain sahabat. Saya nak bagi Kak Hajar. Saya tahu Hajar dia sedang bersedia dengan soalan-soalan dia. Tapi saya raikan orang lain dulu. Sebab dia selalu penutup. Ya, saya. Okey. Marah sorry. Okey. Ada orang kata isteri tak payah masak di rumah. Okey, saya nak cerita tentang tanggungjawab seorang isteri kepada rumah tangga dia. Okey. Seorang isteri dia ni hanya semata-mata melayan suami sahaja. Kalau dia masak itu keharusan dia. Dia ambil satu tanggungjawab, maka pahala Allah Taala bagi kat dia. Kuranglah pahala suami pasal dia masak. Dapat kat dia lebih. Katalah dia basuh beras. Setiap butiran beras itu dikira pahala. Satu biji beras tu dikira pahala. Dia potong bawang. Pedih mata dia. Mengalir air mata dia. Tangisan air mata dia tu boleh memadam satu pintu neraka. Besar pahala tu. Jadi kalau dia ambil tanggungjawab tu,
pahala tu semua dapat kat dia. Tapi kalau dia tak mau masak, suami tak boleh kata apa. Suami dia tak boleh kata apa. Bukan kerja dia, bukan tugas dia. Cuma adat. Bukan adat orang kita dah jadi bini orang tu. Marah suami saya duduk dalam kereta. Dah jadi bini orang tu kira dari A to Z hang punya kerja lah. Kan? Hang punya lah semua. Bukan lah. Bukan macam tu lah. Tapi sebab itulah bila kita kahwin biar yang sekufu. Yang sekufu ni yang faham. Faham agama. Bila tak faham agama, dia letak semua tanggungjawab tu kat perempuan. Kalau jaga anak pun dia lah. Lahirkan anak susah payah pun memang dia lah. Bukan nak boleh share sakit tu. Kemudian jaga anak, menyusu anak. Kan daripada malam sampai ke pagi kalau anak tu demam pun, dia lah punya kerja. Kemudian dia lah masak, dia lah segala-gala. Sebenarnya bukan dia. Bukan dia. Tapi kenapa dia ambil tanggungjawab tu? Adat. Dari segi adat. Sebab tu, orang Arab, bila mereka nak kahwin, yang ceritanya, ada orang gaji tak? Paling kurang kena bagi 2 orang gaji. Kalau nak bagi anak dia, yang senang. Kita ni yang ada apa buat lah semua kan. Sebab dia kata, kena ada rumah, siap dah ada. Kena ada 2 orang gaji untuk menyantuni dia. Duduk jadi tuan peteri ada rumah lah. Tuan peteri buat saya panggil. Tak usah buat apa, riba tangan je hang. Tuan ni kira segalanya. Kemudian ekstra lagi. Kerja pun dia pi. Perempuan ni hebat. Dia keluar pergi kerja. Dia tolong berbelanja cari nafkah untuk isi rumah dia. Lagi pahala. Banyak sangat pahala. Kenapa dia buat? Sebab dia ambil tanggungjawab tu. Sebenarnya itu adalah pahala yang berlipat kali ganda untuk dia. Tapi tu dialah mulut. Hak tu kena jaga. Ni kira kaki tangan dengan mulut sama naik. Allah. Habis. Dia penat pun dapat. Pahala tak ada. Hafsah. Okey, dia tingkap sedina. Hafsah dengan rumah Rasulullah itu nampak jelas terus menerus daripada tingkap. Dia pesan, dia tak bagi tutup sebab apa? Masa tu Rasulullah tak wafat lagi. Kan Hafsah ni anak Saidina Umar. Dia di antara isteri sahabiah yang paling mencintai baginda Nabi SAW. Dan dia paling berani dalam menyuarakan pendapat bagi pada pihak isteri-isteri yang lain. Kalau kita kata mulut laser sikit lah. Kalau dia pun nak mengadu apa, dia dapat kat Hafsah. Hafsah terus direct dekat Nabi. Kemudian kalau kata kakak-kakak madu yang lain begini-begini, dia dapat kat Hafsah. Dia nanti tukang tegak daripada semua. Jadi, walaupun dia nampak tegas macam ayah dia, hati dia cukup lembut. Dia selalu setiap hari dia nak tengok Nabi. Kan nak sampai giliran tu lambat. Nak sampai kepada giliran. Dia pun ada 9 orang. Nak sampai kepada giliran dia tu lambat. Tapi dia nak tengok Nabi setiap hari. Nabi akan lalu pergi sembahyang. Melalui, dia pun panggil dulu hujrah. Hujrah ni bilik-bilik lah. Rumah kecil-kecil Rasulullah buat. Dia tak bagi duduk serumah, bagi duduk asing-asing. Bila melintas hujrah dia nanti tahu adanya Nabi. Sebab aroma bau badan Nabi tu lintah ke rumah dia. Dia akan setiap waktu, dia akan tunggu di tepi tingkap tu. Nak tengok Nabi lalu. Nak tengok Nabi lalu. Jadi, sampailah apabila baginda SAW wafat, dia sampai pesan, jangan sesekali siapa pun tutup tingkap ni. Walaupun ribut petir melanda, jangan tutup tingkap ni. Kerana seperti mana terbukanya tingkap itu, begitulah terbukanya hatiku kepada Nabi SAW. Dia nak tengok. Dah Nabi dah tak ada. Tengok rumah, tengok makam. Tengok makam baginda Nabi SAW. Dan oleh kerana perintah dia itu ditaati oleh kerajaan Arab Saudi sampai hari ini. Tingkap tu dia pun tak tutup sampai hari ini. Dia pun buatlah macam simbolik. Tapi yang tu memang rumah asli dia. Tapi dia buat binaan lain.
dan satu tingkat yang dibuka sampai hari ini. Cuma kita orang perempuan yang tak berpeluang untuk masuk. Ha? Ha. Dah tak boleh tengok. Dia tutup habis. No? Sian kat kita orang perempuan. Apa tak apa insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa di akhirat nanti insyaAllah ta'ala. Ha? Okay, Hajar silakan Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. 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 Salah satu di antara hikmah kenapa kaki itu diraihkan ketika mana kita nak berpisah dengan roh kita kan, kita akan ditarik. Roh kita akan ditarik daripada hujung kaki. Kan diceritakan di dalam tentang orang yang nak mati ni kaki dia nanti nampak jatuh, telunjuk kaki tu kan, ibu jari tu nampak turun. Di antara petanda-petanda orang tu yang dah nak habis umur. Dan apabila roh tu nak keluar, disebut di dalam beberapa kitab tentang keadaan orang nak mati ni, akan masuk 10 orang malaikat. 3 duduk hujung kaki. Mereka akan merentap roh daripada jasad. Rentak, tarik berpulang. Macam kita cabut kulit daripada isi. Nak tarik, sakit teramat sangat. Maka dikosongkan pada bahagian kaki terlebih dahulu. Sakit, ya Allah. Allahumma a'ini ala ghamaratil maut. Rasulullah minta sangat-sangat. Rabbi a'ini ala ghamaratil maut. Kata. Dia di antara doa. Waktu tu Rasulullah dah nak habis dah. Minta lindung ya Allah daripada sakit nak mati ni. Sakarat dia kata. Jadi bila dia tarik daripada kaki tu, dia berhenti dah mana? Berhenti di lutut. Ada 3 malaikat yang menanti di bahagian lutut. Maka 3 malaikat itu merentap dari bahagian lutut ke pinggang. No? Dan pada bahagian pinggang ada 3 malaikat yang menanti. Hantar ke bau. Maka direntaklah keluar. Ada melalui mulut, ada melalui ubun-ubun, ada melalui mata, ada melalui liang-liang roma. Ada benarnya aja, dikosongkan pada bahagian kaki. Sebab itulah kenapa Nabi raikan kaki balik ni pergi jaga kaki elok-elok. Bahagian yang kita jangan tengok. Okey, silakan aja. Ya. Nak ambil hati. Ya betul. Betul apa yang Hajar kongsikan. Di antara taktik Rasulullah nak tackle hati Raja Najasyi ni ke arah Islam, dan dia memang dah sedia terpikat dah dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara taktik dia nak tarik bagi Najasyi ni lebih kuat kepada Islam, iaitu dia menggunakan pemberian daripada Raja Najasyi itu, guna sungguh-sungguh sampai rosak. Jadi Raja kata, walaupun aku bukan Islam yang bagi hadiah kat dia, dia guna, dia pakai. Kita ni makna dia, kita boleh menerima hadiah daripada orang yang bukan Islam. Kalau dengan cara tu kita boleh menunjukkan indahnya Islam itu tanpa memilih sesiapa yang memberi hadiah tersebut. Selagi hadiah itu bermanfaat dan halal digunakan, maka gunakanlah, raikanlah. Sebab dia tengok, dia guna rupanya benda yang aku bagi. Walhal aku bukan Islam pun. Kan dia mungkin terpikat dengan tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Hajar. Itu kesimpulan pendapat daripada hadis ni yang terbaik. InsyaAllah, terima kasih. Ya. Apa dia? Hadis, okey, hadis tentang Khadijah. Sebelum dua kali, bukan baginda, Khadijah.
dengan anak-anak tiri dia, dengan anak dia. Okey, persoalannya kita cerita kemarin, Khadijah bersama dua suami yang lain ada 4 orang anak. Bila dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah anak-anak ni duduk dengan dia? Atau dia bagi duduk dengan mak dia? Atau dia bagi duduk dengan orang lain? Anak-anak tu duduk dengan dia. Nah, anak-anak tu duduk dengan dia sekali. Cuma yang laki-laki, apabila Rasulullah anak dengan Rasulullah itu anak-anak perempuan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengasingkan. Nak jadi hukum, jangan letak sekali antara lelaki dan perempuan. Nah, maka baginda mengasingkan, buat hujar, mana bilik-bilik yang lain untuk mereka, tapi dalam kumpulannya masih satu. Cuma diasingkan pada segi pergaulan. Sebab dia dah jadi tiri lah tu. Lain mak, lain ayah. Satu mak, lain ayah. Nabi akan asing-asingkan tempat tidur mereka. Tu yang jadi hukum. Kita kena baca satu hukum tentang pergaulan anak lelaki dan perempuan yang Rasulullah ajak dari dalam rumah. Walaupun dia dianggap kandung lah, satu ibu, Khadijah, berlainan bapa. Tapi dia belah sekali. Rasulullah belah sekali. Tanpa memilih kasih. Yang ni anak orang lain ni bukan anak aku dah. Nabi ni kan, binatang pun baginda sayang. Fakir miskin pun baginda sayang. Apatah lagi anak daripada isteri dia. Dia Khadijah kan orang kaya. Dia kan ada di antara pembantu, cuma dia minta ya. Untuk urusan rumah tangga dia nak buat sendiri. Dia nak? Sudah dulu Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ahsyurna bizumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti mana kehidupan para alim ulama. Matikanlah kami seperti mana kematian para syuhada. Himpunkanlah kami di padang mahsyar nanti bersama dengan para aulia. Masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama dengan para anbiya dan para mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai untuk kami meniti kehidupan di dunia yang penuh dengan cabaran. Matikanlah kami dalam beriman, ya Allah. Kirimkanlah kepada kami kalimah thayyibah la ilaha illallah ketika mana kami mengakhiri usia kami nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan bersallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.